Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bidang ibadah. Tajuk Solat Tiang Agama. Okey, sebelum itu mari kita buka buku teks Pendidikan Islam tahun 1 muka surat 104. Okey, hari ini kita akan belajar kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Okey, apa arahan dia kata? Fahami dan hayati. Okey, kita tahu kita wajib menunaikan solat 5 waktu. Jadi apa kepentingan dia murid-murid sekalian? Okey, diberi di sini beberapa kepentingan. Yang pertama, bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menunaikan solat, dia telah membuktikan dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat pahala dan menguatkan iman. Orang yang mendirikan solat, Allah akan bagi pahala. Dalam masa yang sama, iman dia akan semakin kuat. Yang ketiga, membentuk akhlak yang mulia. Sebab banyak akhlak-akhlak yang mulia di dalam solat ini. Jadi orang yang solat, maka dirinya akan terbentuk akhlak-akhlak yang mulia. Okey, yang keempat, menghapuskan dosa. Murid-murid tahu kan, setiap manusia biasanya melakukan kesilapan dan boleh terjerumus di dalam melakukan dosa. Maka dengan solat, ia akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Okey, yang kelima, memperoleh ketenangan. Murid-murid tahu tak? Antara salah satu daripada cara kita nak tenang adalah kita memperbanyakkan solat. Selain daripada solat fardu, kita perbanyakkan solat-solat sunat. Maka insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Orang yang ada rasa kebimbangan dalam diri dia, tidak tenang, kena banyak solat. Okey, yang keenam, mendisiplinkan diri. Nampak? Bagaimana solat mengajar kita disiplin? Contohnya, disiplin waktu. Masuk je waktu, maka kita kena solat. Itu mengajar kita untuk menjaga waktu, menjaga masa. Okey. Sebelum tu, kita lihat lagi sambungan dia, info di sini. Apakah hukum meninggalkan solat? Hukum meninggalkan solat. Okey, yang pertama, sekiranya sengaja dan mempersendakannya, maka orang itu jatuh kafir. Kafir. Dan wajib bertaubat. Jadi orang yang mempersenda-sendakan solat dan sengaja meninggalkan solat, dia sudah terkeluar daripada Islam. Maka dia wajib bertaubat. Wajib kembali kepada Islam. Wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar bertaubat. Yang disebut sebagai taubat nasuha. Taubat nasuha ni macam mana murid-murid? Maksudnya dia kena menyesal, dia kena berhenti sudah mempersendakan solat, berhenti meninggalkan solat, dan dia kena betul-betul berazam untuk mengerjakan solat 5 waktu dan tidak mempersendakannya lagi. Itu orang yang betul-betul bertaubat. Okey, sekiranya dia sengaja tinggal, tapi kerana malas, maka dia dihukum fasik. Fasik ini belum lagi kafir, kerana dia masih lagi mengakui bahawasanya solat itu wajib, cuma dia malas, maka dia jatuh fasik. Dan wajib bertaubat. Dia tak perlu mengucap lah, tetapi dia wajib bertaubat kepada Allah SWT. Ingat, orang fasik ni Allah akan masukkan ke dalam neraka, dan dibakar segala dosa-dosanya sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Okey, jadi jangan jadi orang fasik, orang yang meninggalkan solat kerana malas. Okey, dan yang ketiga, orang yang meninggalkan solat kerana tidak sengaja. Contohnya dia tertidur ke, ataupun dia betul-betul terlupa, menyebabkan dia tidak sengaja meninggalkan solat, maka dimaafkan. Tapi dia kena sembahyang lah juga. Lepas dia ingat tu, ataupun lepas dia bangkit daripada tidur tu, dia kena sembahyang lah, kena solat lah.
Tapi dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tidak sengaja. Okey murid-murid. Itu saja. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang rajin menunaikan solat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.